Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tabarra'a alladhina ittubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'azab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karrah fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan kamu ingatlah akan ada satu peristiwa yang berlaku di padang mahsyar nanti, ketika mana pemimpin-pemimpin berlepas diri daripada mereka yang dipimpin. Di waktu tersebut wara'ul azab, di waktu itu mula dibentangkan azab, ditunjukkan azab di waktu itu. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus segala alasan-alasan ataupun jawapan-jawapan untuk diberikan kepada Allah. Wa qala alladhina ittaba'u, lalu para pengundi-pengundi ataupun para yang pengikut-pengikut ini, lalu mereka berbicara di padang mahsyar nanti, law anna lana karrah, kalaulah kami diberi peluang untuk kembali balik ke dunia, natabarra'a minhum kama tabarra'u minna, nescaya kami tidak akan pangkah balik pemimpin itu sebagaimana dia telah berlepas diri pada kami hari ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim, demikianlah Allah tunjukkan bagaimana ruginya amalan-amalan mereka tersebut. Wa ma hum bikharijina minan nar, mereka sekali-kali tidak mampu terlepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang dikasihi, calon kita yang kita akan mudah-mudahan kita nobatkan dia yang berhormat kawasan ini, Dr. Mazri, dan juga seluruh jawatan kuasa penggerak UDM Sungai Abung ini, yang dikasihi pegawai-pegawai keselamatan yang tetap setia dengan tugas dalam melaksanakan tanggungjawab ini, pegawai-pegawai, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Saya tengok tuan-tuan dah terkelip-kelip mata banyak kali dah, menandakan masa pun dah semakin sayup ke tengah malam. Tapi saya diminta juga untuk bercakap seketika, oleh kerana ada perkara penting yang kita nak lakukan pada tarikh 9 hari bulan ini, di mana saya telah nyatakan semalam dan dikeluarkan dalam surat khabar berita harian saya dipahamkan demikian. Pada 9 hari bulan ini, penduduk-penduduk di tempat ini, di simpang Jeram ini, akan memilih menantu baru dalam keluarga masing-masing. Menantu lama kira-kira baru meninggal dunia, dan kita didatangi oleh 3 orang calon untuk menjadi menantu dalam kehidupan kita. Untuk kita nak mudah faham pada masyarakat kita ini, bahawa apabila kita memilih pemimpin ini, seumpama kita memilih menantu dalam keluarga kita.
Kalau tepat pilihan kita, beruntunglah keluarga kita tersebut. Tapi kalau salah pilihan kita, kita tak dapat menantu, tapi kita dapat hantu. Yang menyebabkan kita akan kecewa bukan sekadar kecewa di dunia, bahkan kita akan kecewa sampai ke akhirat nanti. Yang ni perlu kita fahami. Kerana apabila 9 hari bulan ini, dia bukan nampak pada sekadar yang disebut dengan 9 hari bulan itu saja, tidak. Tetapi dia lebih pentingnya pada masa yang akan datang nanti, yang kita nak lalui. Dan kita kena tahu bahawa pemimpin ini bukan sekadar untuk hidup di dunia saja, tidak. Macam bila kita dapat pasangan hidup, kita bukan pasangan untuk hidup di dunia saja, tapi kita kena faham pasangan kita mesti sampai ke dalam syurga Allah. Ni konsep bila kita berumah tangga, yang kita kena faham pada di kalangan masyarakat kita. Berumah tangga ni bukan kerana cantiknya pasangan hidup kita, tidak. Rasulullah sebut demikian. Bila kamu pilih orang yang kamu nak kahwin, Rasulullah sebut, tunkihul mar'ah li arba'. Bila seorang tu dia nak berumah tangga, dia akan cari perempuan kerana 4 sebab. Biasanya dia akan perhati demikian. Li jamaliha, kerana cantiknya perempuan tersebut. Kemudian walimaliha, kerana harta benda dia yang ada padanya. Walinasabiha, ataupun kerana keturunannya. Tapi yang akhir sekali Rasulullah sebut walidiniha. Tapi biasanya yang keempat ini orang cari kerana agamanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila disebut saja tentang agama tu, Rasulullah sebut faz bizatid din taribat yadak. Rasulullah ajar demikian. Bila kamu nak pilih pasangan, jangan kamu pilih kerana cantik, jangan pilih kerana keturunan, jangan pilih kerana kaya, tapi pilih kerana agama. Rasulullah sebut demikian. Agama dia yang kamu kena pilih. Kerana bila kamu pilih agama dia, hidup kamu ni akan jadi tenteram. Hidup kamu ni taribat yadak. Rasulullah sebut akan kering tangan kamu. Kering tangan tu maksudnya apa dia? Senang hidup kamu. Gambaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satulah bila kita kadang-kadang kan syaitan ni datang ganggu dalam rumah tangga kita. Ni yang dah berumah tangga lah, yang belum berumah tangga ni buat khayal-khayal dahulu senang. Yang dah berumah tangga kadang-kadang kita pandang pasangan hidup kita, kita rasa syukur. Alhamdulillah aku berumah tangga dengan orang ni. Kita akan sebut syukur aku kerana aku dijadikan pasangan hidup dia. Tapi ada juga kadang-kadang syaitan datang ganggu rumah tangga kita. Datang dalam perasaan kita. Kenapalah aku terkahwin dengan Minah ni? Kenapalah aku terkahwin dengan Mamat ni? Kenapa kita datang perasaan demikian? Puncanya ada kelemahan, ada kekurangan. Demikian juga kita. Bila kita memilih yang disebut dengan pemimpin di kalangan kita, bayangkan macam mana kita memilih menantu ataupun pasangan hidup kita dalam hidup kita ni. Kerana bila kita memilih pasangan hidup kita ni, bukan kita nak suruh selesa di dunia saja, tapi dengan dia sekali kita nak bawa sampai kepada akhirat Allah. Sebab tu kita baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah-ayah, ibu-ibu tak baca ke doa ni? Baca kan? Kena baca doa ni. Wahai Tuhan kami, anugerahkan pada kami hablana min azwajina, daripada pasangan hidup kami, wa zurriyatina, dan juga anak keturunan kami. Keturunan kami ni qurrata a'yun, biar lembut mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan takwa tu, kamilah pemimpinnya ya Allah. Allah ajar awal-awal lagi dalam hidup kita, nak suruh kita dapat pilihan yang tepat dalam hidup. Salah kita dapat pasangan hidup, kita akan dapat penjara yang terbesar di atas dunia ini.
Penjara yang terbesar bukan Sungai Buloh. Bukan penjara yang terbesar, bukan penjara Kajang. Penjara terbesar dalam hidup kita bila rumah tangga kita tak ada lagi kedamaian dan ketenangan. Di saat itu hidup dengan penuh keseksaan, penuh dengan penyeksaan. Saya sebut analogi ini ataupun gambaran ini nak suruh kita bayangkan 9 hari bulan nanti kita didatangi dengan 2 pilihan, 3 pilihan kita ada. Ambillah 2. Pilihan yang ketiga tu teruk sangatlah dia panggil. Kita ambil 2 je pilihan yang kita ada. Seorang yang datang daripada background keluarga yang baik. Satu lagi daripada background keluarga ataupun silsilah keluarga yang berantakan. Tuan-tuan boleh bayang sendiri. Keluarga yang teruk, yang datang daripada pecahan perceraian ini, yang pula pergi berdamping dengan DAP, yang di antara teman setia dia ialah DAP. Dia cukup istiqamah dengan DAP. Dan satu lagi daripada background keluarga yang istiqamah dengan Islam, tak berhenti menyebut tentang perjuangan Islam. Datang pula peribadi yang cukup cantik. Tuan-tuan boleh tengoklah tadi bercakap cara doktor sampai menguap kita. Cara doktor kan dia menerang pada kita tu sampai kita macam duduk depan doktor je kita. Yang dia terangkan pada kita tadi. Nak sebutnya gambaran bagaimana berfaktanya dia, telitinya, dan seorang pakar dalam bidang yang disebut dengan ilmu saraf. Ilmu saraf kita ni, saraf dalam badan kita ini sendiri. Dan dia pun telah terbukti dalam tidak memilih pesakit. Dia tidak sebut, saya hanya terima pesakit yang datang daripada orang Melayu saja. Apa saja pesakit yang datang daripada bangsa apa, daripada agama mana, sebut nama dia pesakit, dia akan tunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang doktor. Sebab itu tak mungkin dia melakukan diskriminasi kepada pesakit-pesakitnya. Dan tuan-tuan pun boleh bayang, orang yang kedudukan keuangan yang paling stabil, doktor pakar tuan-tuan, gaji lebih kurang 100,000 lebih sebulan. Tiba-tiba diminta oleh keluarganya untuk menjadi calon di tempat tuan-tuan. Menjadi calon di tempat tuan-tuan. Yang gajinya tak sampai 20,000 pun. Gaji ni. Dan berat lagi. Jadi calon ni bukannya satu kemuliaan, satu bebanan. Beban apa yang dipikul padanya? Beban untuk membuktikan keindahan Islam. Yang bila jadi calon, siapa saja jadi YB, dia membawa satu bebanan dalam hidup dia. Kita jangan nampak bila jadi YB jadi mulia, tak. YB ni bila dia pegang jawatan YB, dia akan jadi penat di dunia sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Dalam hidup dia. Bebanan tuan-tuan. Bila Mus'ab, bila dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia seorang yang tempang kakinya, Muaz bin Jabal, dia minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz, bukan Muaz, nama seorang lagi, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu tak lantik aku jadi gubernur ya Rasulullah? Orang lain semua kamu lantik jadi gubernur, tapi aku, kenapa kamu tak lantik aku jadi YB ya Rasulullah? Rasulullah jawab pada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'if, innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Rasulullah sebut, Abu Dzar, pegang jawatan ini, pegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah nanti. Innaha amanah. Bila kamu jadi gubernur, kamu memegang satu tanggungjawab yang besar dalam hidup kamu. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Di akhirat nanti, kebanyakan orang pegang jawatan ini akan menyesal di hadapan Allah. Bayangkan jadi suami orang pun menyesal. Jadi isteri orang pun menyesal di akhirat. Kalau tidak, takkan masing-masing melarikan diri di pada mahsyar Allah nanti.
Masing-masing ni, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri. Isteri melarikan diri daripada suami. Anak-anak larikan diri daripada mak ayah. Semua tak nak mengaku. Bila sampai di akhirat nanti, jumpa dengan isteri dia, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Isteri pula sebut, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Anak sebut, engkau jangan mengaku engkau bapa aku. Semua tak nak mengaku. Kenapa tak nak mengaku? Tak tunai tanggungjawab. Bila tak tunai tanggungjawab, anak kita tak tutup aurat, kita kena jawab. Anak kita tak solat, kita kena jawab. Anak isteri kita tak jaga syariat, kita kena jawab. Semua benda dalam hidup kita kena pikul dalam hidup jadi suami. Akhirnya lari diri, tak nak mengaku daripada mahsyar Allah. Bayangkan dalam Al-Quran cerita, di akhirat nanti pemimpin-pemimpin berlepas diri daripada pengundi-pengundinya. Bangun di pada mahsyar, masing-masing tak nak mengaku, aku bukan yang berhormat kawasan, aku bukan YB kamu. Padahal Allah panggil yauma nad'u kull unasin bi imamihim. Di pada mahsyar nanti, bangun di pada mahsyar nanti, semua kita dipanggil mengikut pemimpin-pemimpin kita di atas dunia dahulu. Tuan-tuan dengan PMX, tuan-tuan dengan PMX lah. Tuan-tuan dengan Tok Guru, dengan Tok Guru, kita dengan Tok Guru lah. Kalau kita dengan siapa di atas dunia ini, al-mar'u ma'aman ahabba ilai. Seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang diikuti di atas dunia ini. Oleh kerana demikian, memilih pada 9 hari bulan ni menjadi satu kewajipan pada kita, pada orang Melayu Islam kita. Dan setiap orang yang beragama Islam yang mempunyai tanggungjawab ini, dia kena sedar untuk dia keluar mengundi pada saat itu dengan tujuan apa? Tujuan untuk diri dia, menyelamatkan diri dia, menyelamatkan keluarga dia, dan menyelamat masyarakat dia untuk menuju kepada akhirat yang lebih selesa di pada mahsyar nanti. Ini perjuangan yang dibawa oleh kami yang disebut dengan Parti Islam Malaysia PAS. PAS dia tak ajar sekadar untuk nak hidup di dunia. PAS mengajar di kalangan setiap kita ni, kita mesti hidup biar selamat bukan di dunia saja, bahkan sampai di akhirat nanti. Sebagaimana doa yang kita sentiasa baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk akhirat Allah suruh minta dua. Untuk dunia Allah suruh minta satu je. Suruh minta satu je. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, bagi pada kami di dunia ni hasanah, kebaikan. Tapi untuk akhirat, wa fil akhirati hasanah, satu kebaikan. Yang kedua, waqina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka Allah. Inilah yang dibawa oleh PAS. PAS dia bawa yang disebut dengan Islam. Yang bila PAS bawa Islam ni, yang dibawa sampai kita bergerak dalam perikatan, dalam Pakatan Rakyat, dalam Barisan Alternatif, kemudian kita berubah akhir sampai hari ni kita berada dalam Perikatan Nasional. Kita pikul apa? Kita akan tanya, Dr. Mazli ni datang ni, kira-kiranya dia bawa apa? Dr. Mazli ni dia bawa apa? Dia bawa Islam di belakangnya. Dia bawa satu tanggungjawab di belakang dia. Dan PAS bawa yang disebut dengan penerusan untuk apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parti mana yang bawa sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah? Tolong sebut pada saya. PKR, UMNO, yang disebut dengan DAP. Hari ini DAP umum terus terang hari ini DAP sebut, kami akan tetap mempertahankan negara ini negara sekular dan Malaysia disebut demikian. Antara elok disebut yang jelas-jelas untuk mempertahankan sekular. Bila kita bertembung di antara Islam dengan sekular, tuan-tuan, bertembungan ini bila? Start daripada tahun 1924. Pertembungan ini berlaku bila jatuh Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924 yang dijatuhkan oleh
seorang lelaki Islam namanya Kamal Atatürk. Kamal Atatürk ni dia telah jatuhkan Khilafah Osmaniyah. Tuan-tuan tak ingat ke cerita ni? Cerita yang besar yang berlaku start daripada zaman Rasulullah bangunkan negara yang disebut dengan negara yang dibina dengan cara yang penuh dengan keimanan pada Allah, sampai dibawa di sahabat-sahabat di zaman kerajaan-kerajaan sampai kerajaan Khalifah Osmaniyah yang terakhir tahun 1924. Siapa yang jatuhkan Khilafah Osmaniyah ini? Kamal Atatürk. Macam mengantuk dah ni. Tengah-tengah malam cerita sejarah dia panggil. Tapi saya nak sebut biar tuan-tuan faham sikit. Kenapa berlaku pertembungan ini? Kamal Atatürk dia bawa apa? Dia bawa sekular. Dia bawa sekular. Sekular ini diteruskan oleh siapa? DAP. DAP yang meneruskannya. Saya nak sebut pada orang Melayu Islam kita lah. Orang Islam kita di Malaysia kita. Kita ni dipermainkan oleh DAP je. Start daripada DAP, dia nampak macam mana dia boleh berjaya untuk bumi Malaysia kita. Tuan-tuan berhati betul-betul. Bagaimana dia nak menjadikan negara kita sekular. Daripada dia ada satu saja parlimen, kemudian jadi 2, kemudian jadi pandai dia jadi 18, kemudian naik. Hari ni dalam parlimen dia dah ada 40 kerusi. Tuan-tuan perhati betul-betul. Saya tak perlu nak sebut tarikh sekian ini. Tapi DAP dia buat apa? Yang DAP lakukan ini, dia nak mensekularkan negara ini. Apa maksud sekular? Memisahkan kehidupan dengan agama. Nak suruh kita hidup jangan ada agama. Dan Malaysia ni jangan disebut lagi tanah Melayu. Tak perlu lagi disebut orang Melayu. Tak perlu lagi disebut orang Cina. Tak perlu lagi disebut tentang yang disebut dengan kehidupan bangsa ini. Tapi hanyalah perlu disebut orang Malaysian, bukan lagi sebagaimana disebut orang Melayu. Tak perlu lagi disebut tentang orang Cina, orang India, tetapi semua kita anak Malaysia disebut demikian. Ini harapan yang mereka cuba gerakkan. Mereka bergantung dengan siapa? DAP. Dia bergantung dengan PKR. Dia nampak PKR tempat yang dia boleh bergantung bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO tahun 1998. DAP bagi baik dengan PKR. Kemudian PKR lepas pada itu membawa PAS untuk bersama dengan DAP dalam barisan alternatif waktu sebelum daripada ini. Kemudian waktu itu Allah yarham Ustaz Fadil Nur masih lagi hidup. Kemudian bercerai dengan DAP kerana yang disebut oleh Tuan Guru, kerana PAS ingin melaksanakan Islam juga. Nak juga melaksanakan Islam. Kemudian ada Pakatan Rakyat. Ingat tak Pakatan Rakyat dahulu? Pakatan Rakyat. DAP minta supaya bersama dengan di waktu ini untuk menjatuhkan UMNO. Nak jatuhkan UMNO. Kita pakat di waktu tersebut untuk jatuhkan kekejaman UMNO di waktu itu. Yang dizahirkan oleh mereka. Kemudian waktu mana kita bersama dalam Pakatan Rakyat itu, kita cuba laksanakan juga syariat Islam di bumi Kelantan yang disebut oleh Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Bila kita nak laksanakan syariat Islam, DAP tak boleh terima. Tak boleh terima. Dan DAP sanggup untuk keluar daripada Pakatan Rakyat. Kerana apa dia? Kerana dia nampak kalau sekiranya dilaksanakan syariat Islam ini, nescaya orang bukan Islam berbondong-bondong masuk Islam. Dan agenda mereka untuk menjadikan negara ini sekular dan Malaysia tidak akan berjaya di saat tersebut. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana yang berlaku kepada negeri Kelantan, contoh yang mudah. Waktu mana Kelantan mula-mula nak laksanakan syariat Islam, nak laksanakan beberapa sistem ekonomi Islam, mula-mula ditentang kan perbankan peringkat awal. Tok Guru Abdul Aziz Nikmat, Allah yarham, dia sebut minta keluarkan akaun. Semua akaun kewangan diletakkan dalam sistem perbankan Islam. Letak dalam bank Islam saja. Kemudian di waktu mana dia letak dalam bank Islam saja, datang pegawai bank yang lain, dia sebut, kami nak meniaga macam mana Tok Guru kalau kerajaan negeri tak bagi sokongan pada bank kami ini? Tok Guru Abdul Aziz ni sebut, senang je.
kamu ada kaunter Islam di akaun di bank kalian semua. Dia kata, macam mana kami nak dapat? Kami perlu dapat kelulusan bank negara. Akhirnya mereka minta. Bila mereka minta saja sistem perbankan Islam, akhirnya orang lebih yakin perbankan Islam bukan sistem yang mudah untuk dihancurkan. Sistem yang kukuh untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat. Daripada bank Islam sekarang berkembang menjadi bank. Semua bank ada sistem akaun perbankan Islam. Termasuk Hong Leong pun Islamic Bank juga. Bank China, Hong Leong ada Islamic Bank juga. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kita boleh tunjuk keadilan Islam dan kemakmuran hidup dengan Islam. Di Kelantan berjaya tunjuk bagaimana sistem kehidupan dalam sosial yang terbaik. Tak ada kes bunuh kerana yang disebut dengan kerana agama ataupun bangsa. Satu-satu patung yang paling besar di Malaysia kita yang sedang duduk ada, baring ada, patung yang besar. Tuan-tuan boleh pergi tengok patung tersebut. Ada lagi di Kelantan, tak dihancurkan, digambarkan sebagaimana yang digambar disebut oleh tadi. Mereka gambarkan Islam ni ganas, Islam ni berbahaya, Islam ni akan menjadikan huru-hara. Tapi tak, dibuktikan 33 tahun dan akhirnya merebak kejayaan ini ke bumi Terengganu, merebak kejayaan ini ke bumi Kedah, dan merebak kejayaan ini di bumi Perlis, dan insya-Allah Johor pun sama insya-Allah. Johor ni kita harap supaya orang Islam di Johor pun nampak betapa pentingnya hidup dengan beragama. Hidup dengan agama. Agama tak boleh hidup dengan maksiat. Agama tak boleh hidup dengan yang disebut dengan sekular. Kita bertentang di antara agama Islam dengan sekular. Kita berlawan di antara Islam dengan liberal. Liberalis yang dibawa oleh pimpinan negara saat ini. Sekejap boleh berselawat, sekejap boleh menyanyi kapci, senang kita. Boleh panggil ni nak bulan sebelah ni nak panggil ni Coldplay pula ni. Nak datang di bumi kita ini sendiri. Welcome Coldplay to Malaysia, kumpulan LGBT terbesar dunia. Nak datang ke bumi kita 2 malam betul-betul. Tiket dah sold out. Dah habis dah. Ada yang meniaga makanan yang viral tu pun dia pun tunjuk dalam TikTok dia berjaya beli tiket tersebut. Saya nak sebut, tengok bagaimana hancurnya pegangan orang Islam bila datang liberalis, datangnya sekularis yang sedang menghancurkan kehidupan kita. Yang ni yang menjadi bahaya di kalangan kita. Suatu pertembungan ini bukan pertembungan biasa. Saya nak sebut, pertembungan membawa kita ke akhirat sana. Kalaupun tak selesai di dunia, dia perlu diselesaikan sampai di akhirat. Dan kita tak nak penyelesaian ini sampai di akhirat. Mari kita kembali balik dalam hidup kita dengan Islam yang hanya dibawa oleh parti Islam se-Malaysia PAS. Adapun ada kes-kes yang terjadi dalam di kalangan ahli-ahli PAS, itu kes-kes yang terpencil yang terjadi sebagaimana berlaku juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah pun ada sahabat-sahabat yang minum arak. Ada sahabat-sahabat yang terlibat dengan dosa-dosa besar ini. Tapi tidaklah menjadikan mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita di kalangan kita sama juga. PAS ini satu parti yang betul-betul nak hidup dengan cara agama yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saya sebut banyak kali, menjadi haram bagi ahli PAS yang tak tutup aurat. Menjadi haram bagi ahli PAS yang melakukan maksiat. Dan ahli PAS wajib jaga solat. Jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Apatah lagi yang disebut dengan rasuah, apatah lagi yang disebut dengan sakau dan seumpamanya. Ini merupakan kesan daripada keimanan yang hilang pada diri seseorang. Mereka sebut isu utama di negara kita ialah rasuah. Isu utama di negara kita kerana sakau dan sebagainya. Bukan, kita sebut isu yang paling utama di negara kita ialah keimanan yang hancur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi bahaya di kalangan kita
Kalau sekiranya kita hanya jaga tak makan rasuah, kita jaga yang disebut dengan apa dia, tak sakau, tapi kita pergi berjoget, menari, bercium jantan dengan jantan tu tak menjadi bahaya. Kalau demikian, itu pun menjadi bahaya dalam kehidupan kita. Ini jelas-jelas dilakukan oleh yang disebut dengan di kalangan pimpinan, di kalangan negara kita saat ini. Tuan-tuan tak malu ke dalam hidup kita dapat pemimpin negara yang memang terbukti masuk dalam penjara 2 kali? Bukan kes biasa, kes rasuah yang pertama. Kes yang kedua yang disebut dengan kes lewat yang masuk tersebut, dan dia keluar daripada penjara pun kerana yang namakan dengan pengampunan daripada tuanku, yang nak sebutnya gambaran yang berlaku di negara kita. Dunia memandang dalam keadaan bila dia memegang tampuk kuasa yang ada sekarang, dia tak tahu nak bawa ke mana negara ini. Jalan penyelesaian terhadap masalah ekonomi pun tak tahu nak selesaikan. Sekarang sibuk nak selesai isu tandas sekolah. Kita sebut bukan isu besar, isu tandas sekolah tak menjadi isu yang besar. Tu dijawab dah oleh yang berhormat tadi. Isu yang besar di kalangan kita, isu pegangan yang semakin rosak di kalangan kita, termasuk pemimpin negara, pegangan yang rosak. Isu yang besar dalam hidup kita ialah masalah ekonomi yang tak diselesaikan lagi. Kos sara hidup semakin meningkat dan tak ada jalan penyelesaian, tak ada jalan untuk nak keluar daripada krisis yang sedang berlaku ini. Ya, kita akui negara dunia sedang mengalami krisis yang besar, tapi Islam tentu ada jalan penyelesaian. Satulah, kalaulah kamu tak boleh nak selesai, tolonglah bagi tahu pada kami, dan tolonglah tinggalkan apa yang kamu sedang lakukan ini kepada untuk mengembalikan balik penyelesaian pada masalah ekonomi negara yang sedang dialami saat ini. Bukan dengan cara kita melakukan suasana yang ada pada saat ini. Kita nak selesai masalah, kita pergi berjoget. Kita nak selesai masalah negara, kita nak suruh rakyat berhibur, rakyat tak rasa tertekan, kita buat konsert-konsert. Dan kita panggil penyanyi-penyanyi antarabangsa. Kita habiskan duit-duit rakyat membeli tiket untuk yang disebut dengan konsert-konsert yang maksiat tersebut. Tiket bukannya RM1, RM2. Tiket tersebut beratus ringgit, beribu ringgit tiket yang dibeli tersebut. Apakah kita nak musnahkan anak bangsa kita dengan keadaan yang demikian di saat mana negara sedang berhadapan dengan krisis yang besar? Bukan masalah itu saja, kebebasan media yang dilaungkan sebelum daripada ini. Cuba tengok sekarang, sampai ugut peronda polis akan datang ke rumah, akan datang ambil. Menteri apa yang jadi demikian, yang boleh ugut rakyat ini sendiri? Sampai tahap demikian, tuan-tuan boleh tengok bagaimana Asro Awani, suat khabar yang ada dan beberapa lagi boleh berpakat untuk menyatakan bahawa kelonggaran kebebasan media ini sedang disekat di saat ini. Intimidasi sedang berlaku kepada mereka ini sendiri, dipanggil wartawan-wartawan. Apa guna dalam membina masyarakat yang sebegini? Membina dalam keadaan kehancuran demi kehancuran pada saat ini. Tuan-tuan, jangan biarkan. Dengan 22 bulan tu pun cukup dah. 22 bulan yang berlaku sebelum daripada ni mereka merintah. Ni dah 8 bulan. 8 bulan semakin tertekan masyarakat. Tuan-tuan tanya balai polis di kawasan bandar-bandar utama. Tanya polis-polis, budaya bunuh diri menjadi kebiasaan, jenayah semakin meningkat di kalangan kita. Punca apa? Punca tekanan hidup yang semakin meningkat dalam masyarakat kita. Semua ini perlu dihentikan dan tak perlu diteruskan. Nak tak nak, pada 9 hari bulan ini, saya minta sangat penduduk Simpang Jeram ini, bukan Simpang Renggam kan? Jeram. Simpang, mudah-mudahan dua-dua ni dapat pada pas insya-Allah. Nak sebutnya Simpang Jeram ini, Allah jadikan menjadi anak guru-guru yang baik di sebelah Johor ini. Ditunjukkan bukti yang baik. Kita hantar bukan orang biasa-biasa, bukan orang yang kaling-kaling katanya orang Indonesia. Orang-orang yang luar biasa yang kita hantar, orang yang pakar dalam saraf tubuh badan manusia,
orang yang diterjemahkan daripada kepahaman agama yang baik, kehidupan yang baik, peribadi yang baik, dan tidak berhajat lagi kepada kehendak dunia ini dalam hidup dia, lalu dia datang pada tuan-tuan untuk orang simpan jeram ini. Mudah-mudahan dua-dua ni akan dapat berlepas, insya-Allah. Nak sebutnya, simpan jeram ini untuk dijadikan dia sebagai pemimpin kepada kita semua dan menjadi kekuatan pada kita pada masa yang akan datang. Dan kena hentikan perjalanan yang disebut dengan DAP ini. Tak boleh diteruskan. Agenda sekular yang dibawa oleh DAP ini dan juga agenda Malaysia yang dibawa oleh DAP ini mesti dihentikan saat ini. Silakan. Tunggu. Sila tunggu. Mai. Tunggu mai ke depan. Saya nak berhenti dah. Dia apabila datang air batallah tayamum. Takbir. Ada ceramah nak dengar. Apa baik. Saya nak sebut tentang betapa pentingnya kita untuk menghentikan yang disebut dengan jajaran yang dibawa oleh DAP ini. Yang DAP ini semenjak daripada tahun 1998 dia berjaya naik sampai sekarang sampai 40 kerusi. Siapa yang setia dan istiqamah dengan DAP? Dua parti, PKR dan juga yang disebut dengan PAN ini sendiri. PAN, Parti Kuali. Nak sebut Parti Amanah yang ada ini sendiri. Dua ni istiqamah dengan DAP untuk mempertahankan apa? Hari ini dijelaskan dia mempertahankan sekular, menjadikan negara ini negara sekular, dan juga Malaysia yang agenda dibawa oleh mereka tersebut untuk memastikan Malaysia ini tidak lagi berbicara tentang soal bangsa, agama, tetapi semua bercakap tentang Malaysian sebagaimana orang Singapura tak bercakap lagi orang Melayu, tak bercakap lagi orang Cina, tapi orang Singapura bercakap tentang Singaporean. Ini kalimah yang kita kena faham agenda yang mereka bawa. Lalu Nur Jazlan minta supaya DAP gugurkan dua ini yang diminta. Datuk Nur Jazlan minta kan supaya digugurkan dua agenda DAP ini. Tapi hari ini dijawab oleh Wak Zahid kita, dijawab oleh Timbalan Badan Menteri itu. Dia kata itu permohonan peribadi saja, pandangan peribadi saja. Sedangkan agenda sekular ini dibawa oleh Kamal Atatürk semenjak 1924 dahulu, dan dia jangka akan kalah selama 100 tahun depan 2024 akan jatuhnya sekular, tapi tak nampak gaya saat ini. Kerana di saat yang mereka sedang gerakkan ini, mereka sedang berusaha bersungguh-sungguh, dan sayangnya saya nak minta dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita orang UMNO, jangan terus menongkat yang disebut dengan tongkat sekular ini. Jangan biarkan tongkat ini berterusan. Kalian mesti bersama dengan kami. Tidak ada jalan. Tinggalkan kepimpinan kalian itu untuk mempertahankan perut mereka. Jangan biarkan kita berterusan dengan perut mereka itu. Tetapi semua di kalangan kita mesti di saat ini kembali kepada ajaran Islam untuk kita mendapatkan kemenangan hidup kita, bukan sekadar di dunia, bahkan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Saya telah sebut berlaku beberapa kali, termasuk dengan pada 22 bulan yang mereka merintah itu. Saya sebut dalam siri kuliah saya, antaranya saya sebut aset-aset orang Islam telah dijual kepada orang bukan Islam, termasuk tabung haji yang berlakunya yang disebut dengan isu yang saya saman pada Mujahid ini. Bukan dia saman saya saman dia. Tuan-tuan jangan salah anggap pula. Yang berlaku ni mereka sebut saya kalah saman. Bukan saya kalah saman, saya saman dia. Dan mahkamah tak benarkan untuk saya meneruskan saman itu kepadanya. Ada sebab-sebab teknikal yang berlaku, saya nak sebutnya demikian. Kemudian saya buat rayuan kali yang pertama daripada Mahkamah Seksyen kepada Mahkamah Tinggi kali yang pertama. Kemudian lepas pada itu Mahkamah Rayuan pun, Mahkamah Tinggi pun menolak juga rayuan saya. Saya tak bercadang untuk meneruskan. Saya nampak ini jalan yang berbeza yang perlu kita lakukan. Lalu saya sebut saya tidak kalah dalam saman ini, tapi saya telah berjaya untuk mendatangkan keuntungan orang Islam. Tanah yang sepatutnya dijual berharga lebih kurang 300 juta itu berjaya diselamatkan dan dibatalkan di zaman kerajaan PM. Abah yang waktu tersebut Abah telah batalkan
deposit sebanyak 50 juta yang dibayar oleh syarikat Tamako itu telah berjaya untuk dipulangkan balik. Dan Tamako ini saya diberitahu sedang saman balik tabung haji sekarang ini untuk mendapatkan balik tanah tersebut. Tapi saya berjaya untuk menyelamatkan tanah ini sejumlah 300 juta tanah orang, 300 juta ringgit tanah orang Islam berjaya dikembalikan balik pada milik orang Islam. Takbir! Biarlah saya habis 27,000, tak apa. Saya boleh bayar saman tersebut insya-Allah. Sebab tuan-tuan ada kan? Tuan-tuan ada untuk nak bayar. 27,000. Tapi kita berjaya menyelamatkan tanah orang Islam, ladang kelapa sawit tersebut 300 juta nilainya. Di zaman Mujahid dia jual pada Tamako sejumlah lebih kurang 170 juta ringgit saja tanah. Bawah pada harga. Tapi saya nak minta maaf, saya tak berjaya menyelamatkan pada tuan-tuan 4 hotel yang tak berjaya diselamatkan. Hotel tabung haji yang telah diserah kepada UJSB, syarikat yang diperbadankan di bawah Kementerian Keuangan. Waktu itu Kementerian Keuangan dipimpin oleh Lim Guang Eng. Dia buat satu syarikat untuk alihkan yang disebut dengan hotel tabung haji itu. Asal hotel tabung haji di Kuala Terengganu, di Kedah dan beberapa tempat yang lain itu, hotel itu dibagi kepada UJSB tanpa bayaran apa-apa, dibagi saja kepada UJSB tersebut. Harta orang Islam yang tak tahu bila boleh kembali balik kepada tabung haji. Nak sebutnya bagaimana rakusnya mereka di saat itu. Dan dia mengaku, tuan-tuan pun tahu dia mengaku yang dia telah jual. Dia kata bukan jual biasa-biasa untuk nak betulkan hutang. Hutang apa? Hotel tu tidak rugi. Hotel yang untung. Dijual dalam keadaan, bukan dijual, dipindah milik, diberi saja. Lagi jahat daripada dijual. Kalau jual dapat juga duit. Ni bagi saja. Bagi saja. Hanya ada bond yang disebutnya ada bond untuk ditimbal balik, tapi sampai hari ini pun tidak berlaku keadaan yang demikian. Tapi yang ni terlepas. Yang kita berjaya selamat ialah 300 juta ladang itu, dan sekarang bernilai besar terhadap ladang tersebut kerana kelapa sawit, harga kelapa sawit lepas pada PN pegang tu dia meningkat naik harga tersebut, dan harga nilai ladang itu lebih pada 300 juta pada saat ini. Yang ni nak sebutnya kita tak apalah, kita rugi sikit 27,000 je, senang cerita. Tetapi kita untung 300 juta. 300 juta yang kita berjaya selamatkan daripada terus dijual pada syarikat Tamako yang dalam syarikat tersebut tiga tu lim. Semuanya adik-beradik lim yang berlaku dalam syarikat itu. Syarikat orang bukan Islam. Saya nak sebutnya gambaran yang dahsyat yang mereka lakukan saat ini, dan mereka terbalikkan. Mereka kata kita yang kalah. Dia tak sebut saya tak pernah kalah dalam saya memperjuangkan hak orang Islam. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah. Walaupun saya kena yang mahkamah suruh saya bayar kos, bukan bayar saman. Sebab saya yang saman dia, bukan dia yang saman saya. Sakat ni saya saman dia, dipanggil demikian. Dan ada beberapa kes lagi yang saya sedang saman beberapa orang. Tuan-tuan doalah, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kejayaan dalam keadaan yang sebegini. Saya harap supaya perkara ini boleh dijelaskan elok-elok. Wartawan yang hadir pun tolong ambil kenyataan yang elok, kemudian tulis dengan cara yang betul, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jangan berhenti daripada baca doa. Doa saya tak berhenti lagi setakat ni. Doa kunut nazilah saya sentiasa baca tiap-tiap malam. Saya sebut nama seorang-seorang mereka yang terlibat tersebut. Insya-Allah Allah akan balas. Allah tak pernah lupa. Wala tahsabannal ladzi ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala sebut, kamu jangan sangka Allah lupa terhadap kezaliman orang yang melakukan kezaliman pada kami. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum, tapi Allah tangguh je. Innama yuakhiruhum yaumun taskhasu fihi al-absar. Di hari di mana terbeliak mata masing-masing tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan doa-doa kita ni menjadi silahul mu'minin. Rasulullah ajar demikian. Doa orang mukmin ni senjata yang paling ampuh. Kalau kita tak akan layan dengan cara mahkamah. Kerana kita dapati ada keadaan-keadaan tertentu tapi kita akan guna kaedah yang lain. Sebab tu kalau ditanya, kenapa Ustaz tak teruskan rayuan
ke peringkat persekutuan dan sebagainya. Saya kata cukup 2 kali saya buat rayuan, dan lepas pada ini kita akan bermunajat pada Allah, dan doa ini tak akan terhenti sehingga Allah menjelaskan kebenaran ini, insya-Allah. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.